Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 April bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden PKR Anwar Ibrahim mempersoalkan mengapa audio didakwa mirip suara Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri tidak disiasat polis. Anwar berkata demikian selepas memberi keterangan berhubung klip audio didakwa mirip suaranya dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ada penyebaran meluas dalam media sosial mengenai audio rakaman yang didakwa oleh Tan Sri Mahiuddin, Perdana Menteri, mengenai scheme of things. Itu saya percaya sebahagian besar sudah dengar, dia melibatkan ugutan, rasuah, kalau orang sokong, orang ni kan dia lantik JLC dan sebagainya. Jadi saya tanya, ada siasatankah? Katanya lagi audio perbualan didakwa mirip suaranya dan Ahmad Zahid Hamidi yang tidak mengandungi unsur jenayah, sebaliknya disiasat. Terdahulu, Anwar memberi keterangan lebih 1 jam sebagai saksi di Bukit Aman berhubung siasatan klip audio yang tersebar bulan lalu. Baik, dalam pada itu, pejuang menggesa khidmat Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur yang tamat bulan depan dilanjutkan. Gesaan itu di tengah-tengah dakwaan kerajaan cuba mempengaruhi pelantikan jawatan dalam pasukan polis. Biro Undang-Undang Parti itu yang dipanggil Peguam Pejuang merujuk kepada rakaman audio dikatakan mirip suara Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin yang mahu meletakkan anak buahnya di dalam pasukan itu. 10 April lalu, Abdul Hamid berkata akan menemui Hamzah untuk meneruskan semula perlaksanaan pertukaran pegawai kanan polis yang tertangguh sebelum ini. Bagaimanapun, Hamzah menafikan penglibatannya dalam urusan campur tangan pertukaran pegawai kanan polis. Malaysia kini telah cuba mendapatkan maklum balas daripada pejabat Hamzah dan pembantunya berkata perkara tersebut sedang diteliti. Dalam pada itu, Peguam Pejuang menegaskan campur tangan politik dalam pasukan polis tidak seharusnya berlaku. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya. Pelajar Ain Husniza Saiful Nizam berdepan pelbagai kecaman termasuk ugutan rogol selepas membuat pendedahan berhubung guru lelaki didakwa membuat jenaka rogol. Namun katanya dia menyuarakan perkara itu kerana tidak mahu ia berulang kepada pelajar lain. And I am also showing an example towards other students. If your teacher does this and you try to confide in other teachers and they say you're emotional and sensitive, you don't let that slide. Go report them. Make sure them know that this kind of behavior is never acceptable. And after this, with my movement, I hope I can make more students speak up. So this will never be the norm ever again. In the end, making our school safer. Sementara itu, pelajar tingkatan 5 yang membuat ugutan rogol terhadap Ain telah pun meminta maaf. Ayah Ain, Saiful Nizam Abu Wahab berkata, kes itu kini dianggap selesai dan telah memaafkan pelajar lelaki itu. Baik, sementara itu, polis menegaskan pihaknya tidak pernah menganggap ugutan rogol terhadap Ain sebagai bahan gurauan. Perkara itu dinyatakan oleh Sekretariat Komunikasi Korporat Ketua Polis Negara Skandar Guru Anandan dalam satu kenyataan. Menurut Skandar Guru, komen timbalan Ketua Polis Negara Akhil Sani Abdullah Sani semalam merujuk kepada aspek siasatan dan tidak bermaksud isu itu dipandang ringan. Dia turut mengkritik Malaysia Kini dan China Press kerana menulis tajuk berita yang mengelirukan selain tidak memberi gambaran tepat mengenai kenyataan Akhil semasa sidang media semalam. Malaysia Kini telah menerbitkan artikel dengan tajuk Timbalan IGP sifatkan ugutan rogol mungkin gurauan rakan sedarjah. Dalam pada itu, Malaysia Kini telah melihat laporan dibuat Ain di mana dia menyatakan ketakutannya terhadap ugutan itu dan tidak menyebut kemungkinan ia satu gurauan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood.
These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, berikut perkembangan mengenai status kategori Perintah Kawalan Pergerakan sempena perayaan Aidilfitri oleh Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob. MKN memutuskan larangan rentas negeri antara kawasan PKP dan PKP bersyarat kekal sehingga 17 Mei. Ia melibatkan negeri dan wilayah berikut iaitu Kelantan, Sarawak, Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Ini bermakna mereka yang ingin melakukan perjalanan antara negeri-negeri ini sempena Hari Raya Aidilfitri tidak dapat melakukannya. Hari Raya Aidilfitri jatuh pada 13 Mei. Sementara itu, pergerakan rentas negeri akan dibenarkan bagi negeri-negeri dan wilayah di bawah PKP pemulihan. Ia melibatkan Perlis, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Putrajaya dan Labuan. Beberapa parti politik menyuarakan hasrat untuk membantu seorang peniaga burger, Wan Muhammad Faizal Wan Kadir di Kelantan yang dikenakan denda RM50,000. Ia susulan dia melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan. Peguam yang mewakili Amanah Kelantan, Alawi Muhammad Rashid berkata parti itu menawarkan khidmat guaman percuma untuk membuat rayuan terhadap kompaun tersebut. Sementara itu, Pemuda UMNO Kelantan turut terpanggil untuk membantu peniaga tersebut sekaligus turut menawarkan khidmat guaman percuma. Perkara sama turut dinyatakan Ketua Pemuda Bersatu Kelantan, Muhammad Amin Ridwan Abdul Aziz bagi membantu peniaga burger tersebut mengemukakan rayuan di Pejabat Kesihatan. Semalam, Malaysia Kini melaporkan Wan Muhammad Faisal dikenakan kompaun dengan nilai RM50,000 atas alasan berniaga melebihi masa dihadkan dalam tempoh PKP. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.